Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan pertemuan kita pada pagi ini dengan membaca Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillahi la syarika lah. La ilaha illa wa ilaihin nusyur. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, ya Tuhan kami memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan juga amal-amal kami, termasuk pertemuan kami pada pagi ini, dalam keadaan engkau terima sebagai amal yang saleh. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, ya Tuhan kami, pimpinlah kami untuk mengenali yang benar itu benar. Jadikanlah kami orang-orang yang berpegang teguh dengan kebenaran. Pimpinlah kami untuk mengenali yang batil itu batil. Jadikanlah kami orang-orang yang menjauhi kebatilan. Allahumma tawaffana muslimin wa ahyina muslimin wa alhiqna bis salihin. Ya Allah, ya Tuhan kami, andainya ajal kami sampai, matikalah kami dalam Islam, dan hidupkanlah kami pada saki-baki umur kami menuju kematian ini, berpegang dengan Islam. Dan juga ya Allah, di akhirat nanti bangkitlah kami bersama dengan hamba-hambamu yang saleh, ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin, bersama para nabi, para siddiqin, para syuhada dan para salihin. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa azabil akhirah. Ya Allah, ya Tuhan kami memohon kepadamu apa saja usaha kami di dunia ini, engkau akhirkanlah dengan kejayaan kecemerlangan. Lindungilah kami daripada segala bala bencana dunia, dan lindungilah kami daripada segala azab di akhirat. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya karim. Amma ba'd. Alhamdulillah, yang dimuliakan Puan Azra selaku moderator kita pada pagi ini, yang berbahagia Dr. Haji Syed Ayub, Syed Mustafa Al-Qudri, CEO SKV dan juga merupakan pemegang amanah ataupun founder Yayasan SKV, yang berbahagia Puan Hajah Kartikawati binti Muhammad yang merupakan Managing Director SKV dan juga founder kepada Yayasan SKV, Puan Neshwa selaku Presiden Yayasan SKV dan seluruh tim Yayasan, ahli-ahli usrah Miftahul Jannah. Tadi saya dengar Puan Nesh sebut nama Kak Tini. Ini Kak Tini, Hajah Hatimi ni antara insan yang paling awal menubuhkan usrah Miftahul Jannah kira-kira 14 tahun yang lalu. Lama dah, 14 tahun dah. Dan juga seluruh sahabat-sahabat usrah Miftahul Jannah, para
warga kerja SKV dan juga para usahawannya, para Nexusnya, dan juga muslimin muslimat, hadirin hadirat, ibu-ibu, bapa-bapa, muslimin muslimat yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, setinggi puji dan syukur yang tidak terhingga pada Allah, pada pagi ini kita boleh bersua kembali. Minggu lepas saya minta maaf, doktor yang rawat saya tu dia pergi seminar ke overseas, jadi tangguh rawatan tu kena hari Rabu kan. Jadi selepas ni tak ada Rabu lagi lah. Sampai direct tu tak ada Rabu lagi. Jadi insyaAllah harap-harap kalau tak Rabu tak sakit lah. Baik. Sebab kita ni kereta Volkswagen lama kan. Kereta baru lagi tapi enjinnya dah uzur. Jadi sekejap masuk bengkel, lampu pecah. Lepas tu aircon rosak minggu depan. Kemudiannya minyak pula, tangki minyak pecah. Macam-macam pecah. Kena repair sana, tukar skru. Jadi apapun mudah-mudahan diberi rahmat dan barakah. Baik, Alhamdulillah pada pagi ini saya nak minta izin daripada Doktor dan Puan Najah dan juga Puan Nesh. Kita skip sekejap kita punya Tibul Qulub, tapi masih dalam perbincangan klinik hati lagi, iaitu saya nak ulang balik apa yang saya sebut 14 tahun yang lalu. Permulaan daripada penubuhan usrah Miftahul Jannah. Jadi bila kita datang hari Rabu ni, kita menjadi ahli keluarga Miftahul Jannah. UMJ. Kan? UMJ ni artinya usrah, satu keluarga, Miftahul Jannah. Miftah artinya kunci, Al-Jannah, syurga. Maka mudah-mudahan pertemuan-pertemuan mingguan kita ini membuka pintu untuk menuju syurga Allah. Kan? Kerana syurga itu suatu nikmat yang tidak terhingga, tidak terbayang oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, tidak boleh digambar oleh otak akan kenikmatannya, walau sebesar zarah kesusahan tidak ada di syurga. Tak ada ibadah, tak ada pengajian-pengajian agama, tak ada lagi ibadah, tak kena semayang, tak kena tutup aurat, tak ada bayar zakat, tak ada kena sedekah. Hanya tempat menuai hasil apa yang telah kita tanam di atas muka bumi ini dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan syurga, harumnya bau syurga sudah boleh dicium sejauh 500 tahun perjalanan. 500 tahun perjalanan sudah terhidu bau syurga. Begitulah nikmat orang-orang yang memperoleh syurga apabila di atas muka bumi ini, sebagaimana kata Allah dalam 133 Ali Imran, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu mencari keampunan Allah. Dan bila aku telah ampun, masuklah kamu di dalam syurgaku yang luasnya seluas langit dan bumi, uiddat lil muttaqin, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Ada dua kalimah di sini menjadi prasyarat untuk masuk syurga Allah. Kerana nanti dalam syurga ni, kita jangan terkejut kalau kita masuk syurga nanti, kita lihat di kalangan ahli-ahli syurga ni betapa banyak dan majoritinya adalah di kalangan para pendosa di atas muka bumi. Yang mungkin pernah minum arak, yang mungkin pernah berzina, yang mungkin pernah main judi, yang mungkin pernah makan rasuah. Yang kita kenal, nanti kita terkejut macam mana boleh geng-geng ni masuk dalam syurga Allah. Wasari'u ila maghfirah. Kalau bersegera mencari keampunan Allah, maka Allah janjikan, mir rabbikum, carilah keampunan pada sisi Tuhanmu, wa jannatin arduhas samawati wal ard, dan masuklah kamu dengan keampunanku ke dalam syurga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang tidak terhitung, terlalu luas. Cuba bayang dalam kitab-kitab disebut nikmatnya syurga kalau kita berrekreasi, berjalan-jalan melancung dalam syurga,
hanya di bawah sebatang pohon saja. Pohon dalam syurga tak terbayang banyaknya. Sebatang pohon, macam atas muka bumi ni, untuk menghabiskan rekreasi pelancongan di bawah sebatang pohon dalam syurga, mengambil masa, kata Nabi, 100 tahun baru habis. 100 tahun, musing dalam tu main buai, naik roller coaster, main salji, bawah sebatang pohon. Kalau ada 60 juta triliun, 60 triliun pohon, agak-agak nak mengambil pohon saja sampai tak tahu bila habis. Tak pernah ada orang kutuk dalam syurga. Atas muka bumi, kutuk tak berhenti. Tak pernah ada orang nak jatuhkan. Tak ada bil nak kena bayar. Tak ada perceraian berlaku. Tak ada pergaduhan berlaku dalam syurga. Tak ada orang tindas menindas. Tak ada orang zalim menzalimi. Dalam syurga, walau sebesar zarah pun, tidak ada satu pun kesusahan. Jadi sebab itu Tuhan bagi kita kesusahan di atas muka bumi. Bila Tuhan bagi kesusahan di atas muka bumi, maka sebenarnya Tuhan nak ganti dengan kenikmatan dalam syurga Allah. Asalkan syarat yang kedua, minta ampun. Syarat yang kedua, u'iddat lil muttaqin. Jadilah kita orang yang bertakwa kepada Allah. Apa makna takwa? Takwa ni artinya taat semua apa yang Allah perintah, baik berupa larangan, berupa suruhan, wajib dan sunat. Kemudiannya meninggalkan segala larangan, itulah takwa. Berhati-hati di dalam kehidupan, sebagaimana dialog di antara Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu dengan Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Kalau orang tanya kita, siapa dia Ubay bin Ka'ab? Sayyidina Umar kita kenal. Sayyidina Umar ni asalnya seorang pendosa, musyrik, tidak beriman. Akhirnya bila masuk Islam, menjadi para kekasih Allah. Siapa sangka, asalnya mengangkat pedang, menghunus pedang untuk membunuh Nabi di rumah Arqam bin Abi Al-Arqam. Bawa pedang, tak jadi bunuh, orang kata, adik kamu masuk Islam, ya Umar. Dia pun daripada kamu cari Muhammad, baik cari adik kamu dulu. Maka akhir sampai rumah adik dia tu, Fatimah namanya. Kemudiannya, ternampak kelibat Sa'id bin Zaid. Antara 10 sahabat yang dijamin masuk syurga oleh Nabi SAW. Sa'id bin Zaid ni adik ipar Umar. Awal masuk Islam. Maka Umar lempang Sa'id Zaid ini sampai berdarah pipinya dan berdarah bibirnya. Umar ni dia garang. Dia ni macam The Rock is cooking. Umar ni kan macam Hulk Hogan. Dia juara tinju. Akhir tampar adik dia. Maka akhirnya melalui rahmat Allah, maka akhirnya Umar mendengar ayat-ayat suci Al-Quran daripada surah Toha, ayat 1 sampai 5, akhirnya memeluk Islam di tangan Nabi SAW. Sekarang jasad Umar daripada seorang pembunuh yang nak bunuh Nabi, seorang yang kufur, musyrik, akhir sekarang jasadnya bersemadi di sebelah daripada jasad Nabi SAW di makam di Masjid Nabawi. Cuba bayang. Begitulah saya sebut tadi, dalam syurga nanti banyaknya di kalangan orang-orang yang berdosa, yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab itu muslimin muslimat yang dirahmati, yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pagi ini kita membincangkan satu doa yang saya sebut sejak daripada awal penubuhan usrah Miftahul Jannah dulu, yang saya nak cadang semua orang pakat hafal. Kalau tak hafal, kena makan Mind Tropic yang dijual oleh SKB. Saya ucap tahniah pada SKB pada minggu lepas meraihkan pelajar-pelajar yang cemerlang yang telah menggunakan produk Mind Tropic. Ibu-ibu depan saya ni nak menghafal doa payah, nak hafal ayat Quran payah, kena ambil Mind Tropic. Kalau yang budak-budak, anak-anak kecil, cucu-cucu, bagi dia Mind Tropic Junior. Kan? Sebab kita ni banyak makan semut daripada kecil.
Jadi sebab tu kata orang tua lah, makan semut menyebabkan lupa. Jadi saya makan kerengga, jadi kurang lupa sikit. Yang makan semut boleh order dengan Puan Nash. Macam mana nak dapat mind tropik, rasanya sangat sedap. Hanya letak dalam mulut saja, otak jadi cergas. Nak hafal Quran mudah, mengelakkan nyanyuk dan sebagainya. Baik, jadi muslimin-muslimat, doanya, kalau boleh semua hafal, berada pada surah Al-Ahqaf, ayat yang ke-15. Hari ini saya nak detailkan apa kandungan daripada doa ini. Doa ini kata ulama, terutamanya siapa yang nama mak bapak kena baca. Macam Farid, dia bukan mak tapi dia bapak. Jadi kena baca jugalah. Kak Azra kita boleh jadi mak kan. Ataupun bapak tak tapi mak. Puan Nesh dia seorang ibu. Ibu kena baca, bapak kena baca. Kerana doa ini paling terbaik untuk jadi anak soleh. Dan yang kedua, kata ulama, barang siapa yang telah berumur 40 tahun ke atas. Saya baik Farid baru 22 kan. Izzuddin pun baru 21. Puan Nesh baru 15. Tak payah baca lah yang bawah pada tu. Dr. Said kan. Dr. Said lagi aku pelik. Umur dia tahun ni 60. Tapi tengok macam 24 dah. Yang kita geram kan. Kita baru muda lagi pada Dr. Said. Tapi nampak macam 98 dah saya kan. Jadi nampak gaya nak kena ambil produk lebih lagi kan. Baik. Jadi apapun pagi tadi sudah ambil zaitun tiap-tiap hari kan. Cuma saya nak share dengan doktor dan semua. Saya tengah buat testimoni sekarang ni. Saya dah kebas tangan 6 tahun. Dengan pengambilan istiqomah setiap hari pagi sebelum sarapan. Kadang-kadang tak sarapan. Saya hanya ambil Ashwa Olive yang Dr. Said punya tu, yang SKB punya. Sekarang kebas tangan saya ini saya sebut sudah 70%. Sangat berkurangan. Macam-macam panggil orang picik lah tiap-tiap minggu. Panggil orang picik lah pergi buat elektrik, apa benda, microcurrent yang letak kat tangan tu. Tapi tak hilang. Tapi apa saya tersentuh apa Dr. Said sebut sekali. Dia kata orang yang stroke boleh 46% minyak zaitun ini boleh membantu mengelakkan stroke. Termasuk mencegah kolesterol, termasuk membantu. Pada saya sangat membantu. Kan? Jadi insyaAllah dalam sebulan lagi kalau saya main bola sepak dengan Farid tu maknanya okey. Gitu. Jadi insyaAllah kata Nabi orang yang memiliki zaitun di dalam rumahnya sangat berkat. Apatah lagi mengambilnya. Watini wa zaitun. Itu bukan nak kempen. Kempen sekali dengan nak ajak bahawa guna barang yang baik-baik. Baik, doanya berbunyi. Semua orang mungkin dah hafal, tapi mungkin tak tahu maknanya, tak tahu kepentingan, terutama yang umur 40 tahun ke atas. Kenapa disebut umur 40? Allah sendiri sebut. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال baik. Buatlah baik dengan mak bapak kamu, kata Allah. Dia yang melahirkan kamu, dia ibu kamu yang menyusukan kamu selama 30 bulan. Dialah yang bersusah payah dengan kamu dan juga sampai kamu besar. Hatta iza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanatan. Daripada kamu kecil sampailah kepada umur kamu 40. 40 sanatan. Umur 40, qala, kata Allah, bacalah kalau siapa umur 40. Maka ulama-ulama tafsir kata, orang umur 40 ke atas, cuba cek lah IC kita takut dah lupa dah IC berapa lahir dah tahu kan. Baik, Kak Azra tengok nak tahu berapa, entah lupa Ustaz. Ambil mind tropic. Baik. Baik tanya Farid pun lupa umur dia. Farid memang umur dah banyak tapi selalu sebut main belas kan. Saya baru belum balik Ustaz katanya kan. Baik.
wa balagha arba'ina sanatan, sampai umur 40. Mereka berkata sambil berdoa, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi zurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ini ayat untuk masuk syurga Allah. Ayat power untuk masuk syurga, jauh neraka. Sampai Allah sendiri sebut. Dan Nabi pun pesan daripada tafsir-tafsir Quran Al-Ahqaf ayat 15. Saya minta maaf, saya tak sempat tajuk nak ceramah ini tajuk lain. Baru 5 minit tadi terfikir tajuk ni pula. Tadi macam mana nak ceramah tajuk gajah tu. Gajah yang kena langgar anak dia tu, datang rahmat Allah kan. Jadi kita bawa tajuk ni lebih bermanfaat agar kalau dah tahu jangan sesiapa tinggal. Macam staf-staf ataupun warga kerja SKV, print, letak kat softboard depan meja. Masuk pagi pukul 8.30, pukul 9 kerja, baca yang tu dulu. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi zurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ayat nak ke syurga Allah. Kerana Allah sendiri perintah siapa yang mak bapak, yang jadi ibu, jadi bapa, dalam ni ada doa untuk diri sendiri menjadi soleh. Dalam ini juga ada doa agar anak-anak cucu kita mewarisi kesolehan, jadi baik. Wa aslih li, mana tadi? Wa zurriyati. Wa aslih li fi zurriyati. Ya Allah, jadikanlah anak-anak cucu, zuriat keturunan aku sampai 7-10 keturunan nanti, semuanya jadi soleh. Sembahyang, tutup aurat, pegang agama, beribadah, taat mak bapak, jadi baik semua sekali. Tak ada siapa dalam dunia ini, kata Imam Hasan Basri, ulama dipanggil tabi'in alim selepas generasi sahabat, kata dia, kalau kamu ada duit berbilion-bilion dalam simpanan, harta tinggi menggunung, menjadi orang yang memiliki dunia ini, tetapi anak kamu ada masalah dalam bab ibadah dan dalam bab agama, menyakitkan jiwa. Biarpun anak kita tu orang biasa-biasa aja. Kerja apa anak? Malu nak sebut ustaz, penggali kubur. Kalau bawa Grab pun okey lagi. Ini kerja apa? Gali kubur. Kerja apa anak akak? Untuk siap masjid je. Je tu 6 harakat. Macam saya buat ceramah di jabat-jabat tu. Akak kerja apa? Kerani je. Ustaz. Kerani. Sebab apa mesti kerani je? Ustaz. Kalau manager, kita tanya kerja apa? Manager. Manager ada satu harakat. Tapi kalau kerani ke, office boy ke, kerja office boy je. Ustaz. Je tu 4 harakat, ustaz 6 harakat. Sebab apa nak ada sampai panjang seolah-olah macam kerja kita hina. Kerjalah kat mana-mana pun, asalkan dia taat kepada Allah, semuanya mulia. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia pada sisi Allah bukan duit banyak. Bukan pangkatnya besar. Bukan kemewahannya melambung tinggi. Bukan juga orang yang mungkin miskin-miskin ini, tak kira kaya, tak kira miskin. Tetapi orang yang paling mulia pada sisi Allah, orang yang paling tinggi takwanya kepada Allah. Tadi kita dah sebut awal ayat Ali Imran 133, takwa itulah uiddat lil muttaqin. Syurga itu disediakan untuk orang yang bertakwa kepada Allah. Maka sebab itu tujuan usrah kita ni untuk jadikan kita bertakwa.
tujuan usrah tiap-tiap minggu bawah yayasan SKV, Usrah Miftahul Jannah, sebagai satu medium untuk mendidik hati dalam kesibukan dunia, tidak lupa Allah. Dunia jangan tinggal, kerana dia alat kehidupan. Tetapi dunia jangan sampai melupa kepada Allah. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Allah sendiri sebut dalam Quran, ambillah bahagian kamu di akhirat dulu. Persiapkan diri untuk akhirat, tapi jangan lupa bahagian kamu di dunia. Kerana dunia ini jambatan ad-dunya mazratul akhirah. Dunia ini jadi jambatan untuk masuk syurga. Dunia ini, kalau ada rumah besar, silalah rumah kita menjadi markas perhimpunan untuk perkara baik-baik. Kalau ada kereta besar, silakanlah kereta kita bukan untuk kesombongan, tapi kereta kita sampai ke tangga-tangga masjid, sampai tempat-tempat yang baik. Kalau ada duit banyak, silakanlah boleh jadi jambatan ke syurga Allah dengan sedekah, zakat dan sebagainya. Kalau kita memiliki pakaian-pakaian yang cantik, silakanlah, asalkan dia menempati syariat, maka pakaian cantik orang tengok berseronok, mendatangkan ketenangan pada hati orang. Yang itu juga memberi kebaikan. Dunia ni jambatan. Tapi kalau berlarutan dengan dunia, dia akan menjadi kelupaan kepada Allah. Maka sebab itu kata Imam Hasan Basri, doa untuk anak-anak ni, ibu bapa sebelum mati kena doa. Walaupun anak kita tak berubah sampai mati pun, mungkin lepas kita masuk lubang kubur, berkat doa berubah. Antara doa dalam ayat ini, kita minta doa kita, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Kita ambil situ dulu. Wahai Tuhanku, kau ilhamkanlah daku menjadi hamba-Mu yang bersyukur di atas segala nikmat yang telah kau berikan. Dan juga bersyukur atas segala nikmat yang kau telah berikan pada kedua ibu bapa kami. Pada dua ibu bapa aku. Kenapa sampai disebut macam tu? Agar seorang anak mesti kasih pada mak. Mesti kasih pada bapa. Orang yang kasih pada mak ayah ni rezekinya murah. Mana mungkin tak kasih pada mak, pengorbanannya untuk kita. Tengok anak gajah mari. Gajah yang kat gerik tu pun tahu erti kasih pada anak-anak. Sehingga kan disebut kemarin, gajah tu berdiri selama 5 jam. Tepi lori tu, tanpa bergerak. 5 jam seolah-olah menangisi anak tergilis bawah lori. Duduk 5 jam tak bergerak-gerak. Sampai orang nak ubah pun tak boleh. Akhir baru tembak dengan pelali untuk dipindahkan dia. Lepas balik dalam hutan. Kemudiannya, beberapa hari lepas itu, didapati gajah yang sama masih berkeliaran tempat anaknya kena langgar lori tu. Mencari tapak-tapak anak dia. Gajah pun dengan rahmat Allah masih sayang pada anak. Sebab apa gajah ni? Saya tengok Ustaz Abid Liu sampai nangis tengok gajah. Baik. Saya tengok gajah, naik atas gajah, tak pernah menangis tengok gajah. Gajah tu, walaupun dia tak nak pergi sekolah, tapi Tuhan buat inilah rahmat Allah. Rahmat Allah pada binatang yang menjadikan binatang itu timbul rasa kasih. Siapa ajar dia? Allah Ta'ala. Kenapa gajah tu sampai macam tu? Semalam saya dah sebut dalam kelas kepada siapa yang masuk. Iaitu tempoh mengandung gajah ni terlalu lama. 22 bulan mengandung. Lepas kalau akak mengandung lama-lama, dia panggil bunting gajah. Kalau mengandung lama. Ada kawan saya 11 bulan. 11 bulan. Dia mengandung 11 bulan. Beranak-beranak pandai jadi tok bomo. Itu orang zaman dulu lah. Kalau anak ni 11 bulan baru beranak 12, zaman-zaman dulu beranak mesti jadi tok pawang. Dia panggil lama dalam perut mak. Selalu 9 bulan saja.
Baik. Gajah ni 22 bulan. Dan gajah ni tempoh menyusu anak gajah antara 2 sampai 4 tahun. 4 tahun baru berhenti menyusu. Maka sebab itulah hubungan antara anak gajah dengan mak gajah ni terlalu rapat. Sebab tu bila anaknya, dan gajah disebut binatang yang sangat bijak kerana otak dia besar. Dan juga sangat penyayang. Dia rela korban apa saja untuk anak dia. Dia akan lindungi anak dia daripada segala mara bahaya. Dan bila anak dia aksiden masuk bawah lori tu, boleh gajah tu berdiri 5 jam tanpa bergerak. Duduk kat tepi lori, kadang keliling lori tu. Kerana seolah-olah nak membantu anak dia, terlalu kasih. Itulah rahmat Allah. Rahmat Allah. Maka sebab itu muslimin muslimat yang dirahmati, yang dikasihi oleh Allah, ayat ini, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi zurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Oi, kalau faham doa ni tak akan siapa tinggal pun sampai mati. Kalau dah boleh baca, baca dalam tahiyat akhir sebelum salam. Hamidum Majid. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi zurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ayat nak bawa kita ke syurga. Yang pertama, ya Allah, ya Tuhanku, pimpinlah aku, kurniakanlah ilham kepadaku. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya, agar aku ni hidup atas muka bumi menjadi hamba-Mu yang bersyukur atas segala nikmat yang Kau berikan padaku. Bersyukur ni salah satu ciri orang bertakwa boleh masuk syurga. Kita sembahyang subuh pagi tadi, itu tanda syukur. Kita nak berkorban, ni tak lama lagi 3 minggu ni nak korban. Itulah tanda syukur. Tanda syukur. Selain daripada korban tu sendiri, mengampunkan dosa. Tadi, wasari'u ila maghfirah. Nak masuk syurga, carilah perbuatan, amalan yang boleh mengampunkan dosa. Duduk kuliah macam ni, ampun dosa dah. Ampun dosa. Nabi sebut, sepanjang duduk dalam kuliah ini, malaikat menulis, mencatat pahala setiap saat. Setiap saat sampai habis. Elok kuliah kita pagi ni tamatnya pukul 6 petang. Baru bagus kan. Nanti Kak Nas minta dengan Puan Kartika, doktor, kita buat kelas pukul 6 petang habis kan. Baik. Sebab pahala banyak. Tak macam tu. Minggu depan ada lagi. Baik. Dan yang kedua, selama duduk kelas ini kerana Allah, memburu ilmu, selama itulah malaikat di langit minta ampun agar diampunkan dosa oleh orang-orang yang duduk dalam kelas ilmu. Sebab itulah kata alim-alim ulama, menuntut ilmu lebih besar pahalanya daripada segala zikir-zikir walaupun putus tasbih. Sebab banyak kumpulan zikir sesat. Bagai contoh baru ni, yang diminta bertaubat kembali kepada Allah, pulihkan akidah. Setelah mengajar orang, kita pegang pada Allah, Nabi kita tolak. Nabi ni manusia biasa, pakai jubah, pakai tudung labuh, profesor, doktor. Tapi ahli majlis fatwa kebangsaan dan ahli majlis fatwa negeri-negeri menghukumkan sesat lagi menyesatkan. Ajaran Dr. Wan Masri. Ajaran Dr. Wan Masri. Kita hanya berpegang kepada Allah saja, zikirnya mengajak Asmaul Husna beribu-ribu kali. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Tapi sesat. Sebab apa? Kena mengaji agama, mana betul, mana salah. Sekarang ni zaman mutakhir ni fitnah banyak. Dengan jenama sunnah, jenama apa, seolah-olah kita semua ni tak buat sunnah. Akhir sekali menolak sampai doa secara bernasyid pemarah.
Sedangkan dia benar, dia haruskan oleh Islam. Berlagu-lagu makruh, tapi sekiranya kalau imam macam sudah, silakanlah. Sampai marah kan. Nak baca Yasin malam Jumaat, marah. Zaman mutakhir Nabi tak ada, ini harus cermat perkara itu. Jangan sampai menghukum orang ni sesat bid'ah. Macam pak saudara, macam neraka tu pak saudara kita punya kan. Ini masuk neraka, ni masuk neraka, ni masuk neraka. Tu bapak saudara punya, kita punya neraka. Tulis nama lagi. Ini pak menakan aku ni, kata dia. Neraka ni pak aku punya kan. Bolehlah hukum orang masuk neraka kita. Kecuali dia buat perbuatan yang jelas, yang bercanggah dengan Islam, minta taubat. Sebab tu duduk dalam kelas ini tanda syukur kepada Allah kerana diampunkan dosa. Selama mana duduk dalam kuliah-kuliah ilmu kerana Allah, disebut malaikat akan terus mendoakan keampunan selama kelas ilmu. Saya percaya kita minta ampun tak lama pun, paling tinggi 1 minit. Tapi malaikat minta ampun, ya Allah ampun dosa Farid. Ya Allah ampun dosa Puan Azra, ampun dosa Puan Nesh, ampun dosa Dr. Said, ampun dosa Puan Hajah Kartika yang menyediakan platform ini, ya Allah. Malaikat doa. Kalau JKK doa apa mahal dah. Yang ni malaikat yang tak pernah doa. JKK, Pak Mak Encendo doa pun bagus dah. Alim ulama doa. Alim ulama banyak dosa. Malaikat tak pernah berdosa, doa minta pada Allah. Itu dia panggil orang-orang syukur. Tapi orang syukur ni kata Quran sikit sangat. Wa qalilum min ibadiyasy syakur. Sikit sangat. Sebab tu kita minta dalam doa ini, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Ya Allah, ilhamkan aku jadi hamba-Mu yang bersyukur atas segala nikmat yang telah Kau berikan pada aku. Syukur ini Tuhan bagi. Kita pulang balik kepada Allah dalam bentuk ibadah. Tuhan bukan nak duit. Tuhan bukan nak kita tak sembah Tuhan pun dia tak rugi. Kita tak sedekah pun tak rugi. Kita tak semayang, Tuhan tak rugi, yang rugi kita. Kalau kita semayang pun Tuhan tak untung apa. Kalau kita ibadah pun Tuhan tak untung apa. Yang untungnya kita sendiri. Sama ada pilihan itu syurga dan neraka. Sebab tu doa ini kita minta agar yang pertama, jadilah kita orang yang bersyukur kepada Allah. Kerana orang yang bersyukur ini adalah pasti akan mendapat nikmat di akhirat nanti. Yang keduanya, kita bersyukur atas segala nikmat yang ibu bapa kita dapat. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Dan juga syukur atas nikmat yang mak bapak, agar, kata Allah dalam ayat ini, anak dan mak hubungannya baik. Ini raya haji tak balik, Wesak kemarin tak balik, raya haji tak balik, raya puasa tak balik. Berapa lama tak balik? 10 tahun dah. 10 tahun tak balik. Ini memang nang botinang koi butik koi. Orang pun bukan orang, hantu pun bukan hantu. Mak terduduk seorang diri. Islam suruh cakna pada mak sampai berdoa pun minta pada Allah. Aku mohon agar aku orang bersyukur nikmat yang Kau bagi pada aku, nikmat yang Kau berikan pada mak bapak aku pun aku tolong syukur sama. Ada mak bapak satu nikmat. Nabi tak pernah merasai pimpinan tangan bapak. Dalam perut lagi bapak dah meninggal. Kemudiannya 6 tahun tengah perlukan kasih sayang, mak pula mati. Bapak meninggal dalam perut. Duduk dengan Tok. Tok pula mati umur 8 tahun, 2 tahun saja duduk dengan Tok. Bila duduk dengan Abu Talib ni anak ramai. Duit pula tak ada. Nabi terpaksa berdikari, pelihara kambing, pergi ambil upah kait buah tamar dan pelbagai lagi. Terpaksa berdikari. Susah demi susah. Tak pernah rasa pimpinan tangan seorang ayah. Gambar ayah pun tak tengok. Kita gambar ayah tengok kan. Walaupun ayah mati kecil tengok. Songkok sengit tak bapak kita. Yang kat dinding tu gambar apa ni? Gambar bapak lah. Mana bapak kamu? Dah meninggal dah ustaz. Tapi songkok sengit ada. Nabi tak pernah tengok gambar macam mana rupa bapak dia pun tak pernah tengok. Jadi,
Jadi memiliki mak bapak satu nikmat. Berkorban, berbaik-baik ataupun menyantuni mak bapak. Hatta berdoa pun Allah suruh, ya Allah, bagi aku jadi orang yang bersyukur dan juga bagilah aku orang-orang yang juga syukur atas nikmat yang kau bagi pada mak bapak aku. Maka apa saja kebaikan yang mak kita terima, nikmat yang kita dapat. Cuba bayang kita duduk kat India sekarang ni, dengan Pakistan. Duduk kat Kashmir. Semua cabut lari sekarang di tengah main salji pun. Sebab apa? Peluru berpandu nak datang ni. Sekarang tengah berlaku rundingan. Harap-harap tak jadi perang. Kalau jadi perang, jawapannya perang dunia ketiga mungkin meletus. Sebab dua-dua kuasa tu, India dan Pakistan, memiliki teknologi nuklear. Campak sebiji saja satu India hancur. Pakistan ada 170 biji bom nuklear. India 160. India negara kafir. Walaupun ada juga orang Islam dalam 1/3. 300 juta rakyat dia adalah Muslim. India. Tapi Pakistan majoriti 95% Muslim. Jadi kalau jadi peperangan ini, dua-dua ada nuklear, hancur lebur. Kita kat Malaysia jadi lempeng gandum. Walaupun tak lalu ikut kita, jadi lempeng gandum. Sebab apa? Ekonomi nak meniaga tak boleh. Segala-galanya rumit. Belakang daripada India, Israel dan Amerika. Belakang daripada Pakistan, China. Lagi dahsyat kalau yang tu pelak sokong semua ada bom nuklear. Jadi maka tu dipanggil sekarang ni berdoa agar jangan jadi peperangan. Tapi dah makin berat dah. Kemarin nampak macam nak berdamai. Tapi kata Modi, Presiden ataupun Perdana Menteri India, kita tak gerun pun dengan bom nuklear daripada Pakistan. Sebab kita pun ada juga. Kalau sana campak 2 biji, sini campak 2 biji, jawapan hancur lebur, berjuta-juta manusia akan mati dan sekelip mata. Jangan main, kemarahan emosi ni boleh jadi macam tu. Jadi syukurnya negara kita aman. Syukurnya kita hidup, dapat rumah, ada orang duduk bawah jambatan. Yayasan SKB selalu bantu gelandangan lah, orang terbakar rumah lah, orang susah. Sebab kita nak menghayati kehidupan agar merasai nikmat dan rasa syukur di atas kelebihan yang kita ada dan merasai kekurangan orang lain dapat. Dipanggil empati. Simpati, sian dia. Macam filem Madu 3 tu kan. Dia cakap kat pembantu dia, kalau bini nombor 2 tanya, cakap, kasihan. Baik, itu simpati kan. Pergi rumah daripada rumah pah. Rumah tipah, dia pergi pula rumah bini nombor 2. Lepas tu pergi rumah ni, kasihan. Kalau kita empati, kita turun membantu merasai penderitaan mereka. Baik, makna itu yang pertama. Sebab itu kena minta hafal doa ini. Doa ni kalau kita jadi orang yang bersyukur, la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu syukur kepada aku tambah. Syukur dalam Islam ni melakukan penyembahan ibadah kepada Allah. Ada duit, sedekah. Ada kesihatan, sembahyang. Lidah baik, zikir. Tilawah Quran. Buat baik dengan mak bapak. Semua bentuk ibadah yang Allah perintah, itulah melahirkan takwa. Menjadi orang bersyukur, salah satu daripada rangkaian untuk takwa. Wa an a'mala salihan tardahu. Apa lagi yang kedua minta selain daripada syukur? Ya Allah, aku minta agar aku menjadi hamba-hambamu. Wa an a'mala salihan tardahu. Hamba-hambamu, aku ni hambamu yang melakukan amal-amal soleh yang engkau redai. Tengok, Allah sebut bukan buat amal soleh saja, yang Allah terima sebagai amal yang baik. Sebab tu doa permulaan kita baca tadi, Allahumma tawaffana muslimin wa ahyina muslimin. Ataupun kita baca, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Terimalah amal kami sebagai amal yang kau terima untuk menyelamatkan kami daripada neraka.
Dan kita minta wa an a'mala salihan tardahu. Tolong ya Allah. Bagi kami ini tinggalkan maksiat. Bagi kami ini jadi orang yang sentiasa buat amal soleh, bukan melakukan kemaksiatan. Ui, doa ini sangat penting. Kita duk minta doa nak kaya, nak sihat, nak cantik, nak kahwin dua, kan? Nak apa lagi, semua benda-benda dunia saja. Mintalah agar kita jadi hamba yang soleh. Wa an a'mala salihan tardahu. Kita ni suka dengan doa ini. Lama-lama kita baca perkara yang kita jarang-jarang buat akan jadi suka. Sebab Tuhan akan resapkan, Tuhan akan anugerahkan keindahan beribadah. Dan juga amalan yang kita buat pasti ikhlas. Tardahu, diredai oleh Allah. Menepati rukun-rukun syarak dan fiqahnya. Ni nak korban lembu. Korban lembu. Tak boleh ambil lembu bunting. Tak sah. Tak sah. Kan? Habis tu kalau lembu tak ada telur, Ustaz. Dia tanya dalam kitab fiqah kan. Lembu tak ada telur, sah. Lembu yang dikasih, tak ada nafsu, sah. Kerana bila dikasih, maka badannya gemuk. Dalam falsafah korban, lagi gemuk, lagi baik. Lagi gemuk, lagi baik. Kan? Jadi, sebab itulah, apa semua ibadah mesti mengikuti Nabi. Dan juga mesti ikhlas pada Allah. Itulah maksudnya, wa an a'mala salihan tardahu. Lama-lama dengan baca doa ini, kita akan menjadi rasa indah manisnya ibadah. Yang ketiga, wa aslih li fi zurriyati. Ya Allah, tolonglah resapkan amal-amal baik ini, amal-amal soleh ini dalam hati zuriat keturunan kami, ya Allah. Tadi kata Imam Hasan Basri, kalau duit ada berbilion-bilion, anak kita tak taat agama, takkan menjadi apa-apa. Kebingungan. Anak nombor 1, pengedar dadah terbesar Malaysia. Anak nombor 2, ikut sajak di Australia. Kan? Anak nombor 3, boleh jadi macam-macam kejahatan yang dia buat. Pening kepala kita. Lagi rugi, bila duduk dalam kubur seorang diri nanti, doa anak yang soleh tak sampai. Sekarang tak rasa macam tak ada harga anak-anak ni. Sebab tu jangan kira anak kita rezeki apa. Kalau dapat yang terbaik, silakan. Kalau tak dapat terbaik, jangan pulaukan. Boleh jadi rezeki dia jadi pemandu Grab, silalah. Bukan hina pun. Tapi takut pemandu Grab itulah nanti, waktu kita duduk lubang kubur, dia akan datang tiap-tiap minggu, datang sedekahkan Fatihah, baca doa, masa tu baru kita untung. Yang mati dalam keadaan tidak taubat, mati minum arak, mati dalam keadaan dosa, dengan doa anak itu akan diampunkan dalam kubur dan dijauhkan seksa kubur. Wa aslih li fi zurriyati. Ya Allah, kau tanamkanlah dalam hati anak-anak cucu cicit kami sampai bila-bila. Min zurriyati, zuriat keturunan kami. Sampai 100 tahun, 200 tahun akan datang. Semua menjadi orang yang saleh. Orang soleh, anak yang soleh ini, sebab itu dipanggil qurrata a'yun. Sejuk mata hati. Anak kita walaupun kerjanya Pak Bilal saja, tapi dengar azan 5 waktu, sejuk perut mak. Apatah lagi anak boleh jadi imam solat, sejuk perut mak. Anak boleh ngajar agama, sejuk perut mak. Tak payah ngajar agama. Anak soleh bukan ngajar agama. Jangan salah faham. Anak soleh ini, dia kerja biasa-biasa tapi semayang 5 waktu, doa buat baik. Itu anak soleh. Anak soleh bukannya simpan janggut. Anak soleh bukan pakai jubah. Anak soleh bukan hanya pakai serban letak tasbih kat tangan. Itu pakaian sunnah. Kalau boleh silakan. Anak soleh pakai seluar jin, laki tak apa. Pakai topi lagi. Ustaz Abdul Somad pakai topi. Ada setengah kat Kelantan tu dia kata, pakai topi ni Yahudi punya. Janganlah sampai kalut macam tu kan. Yang Islam benarkan, tak payahlah kita sibuk-sibuk mengharamkan. Pakai topi ni ikut Yahudi. Dulu ada satu ustaz, pakai topi keledar apa ikut Amerika. La ilaha illallah. Pakai topi keledar. Habis tu kena pakai serban. Dia kata,
baru ikut Islam. La ilaha illallah. Tapi kalau dalam benda lain pakai komputer pun tak ikut mereka pula. Jadi maka jangan keterlaluan menghukum perkara yang dibenarkan dalam Islam. Maka sebab tu kalau ada anak-anak yang soleh yang terdipanggil qurrata ayun, penyejuk mata hati dan juga permata hati, nilainya lebih tinggi daripada segala perkara. Kalau semua orang nak anak soleh, anaknya hebat, anaknya baik, maka bacalah selalu doa ini, wa aslih li min zurriyati. Tanamkanlah dalam hati anak-anak kami agar mereka juga beramal saleh. Akhirnya, inni tubtu ilaika, ya Allah, jadikanlah kami hamba-Mu yang bertaubat. Balik pada ayat tadi, wasari'u ila maghfirah. Segera kamu cari ampun aku. Kalau kamu nak masuk syurga, bertaubat, inni tubtu ilaika, jadikanlah kami hamba-Mu yang bertaubat. Don't tangguh-tangguh taubat. Kerana syaitan ni dia akan datang setiap hari, setiap saat. Rasa macam nak berhenti dah buat jahat. Jangan. Dia kata besoklah, lusalah. Dia panggil taswif. Akhirnya sampai mati, sedar-sedar mati. Mati ni tak ada isyarat. Mati tak semesti sakit. Mati tak semesti tua. Maka sebab itu saya cadang dengan doa ini, lisan kita dan diri kita akan sentiasa bertaubat kepada Allah kerana kita minta kepada Allah. Inni tubtu ilaika, dan akhir sekali, inni tubtu ilaika wa inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin, dan juga jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang menyerah diri taat kepadamu. Muslimin artinya serah diri, taat. Allah kata arak haram, haram. Allah kata menutup aurat dengan sempurna, sempurna. Allah kata jangan makan riba, tak makan riba. Apa yang Allah suruh semayang, semayang. Tanpa bangkang, itulah muslimin. Kalau bangkang, tak jadi muslim. Jadi orang Islam saja. Tapi kalau bangkang perintah Allah, buat larangan Allah, tak termasuk dalam kategori muslimin. Inni minal muslimin artinya menyerah diri secara total kepada Allah. Dalam arti kata, melakukan kebaikan dan meninggalkan kemaksiatan. Bukan berzikir banyak orang muslimin ni. Nyawa pada besar, tinggal maksiat. Tak guna berzikir 1,000, baca Quran 30 juzuk, sedekah 60 juta sehari, tetapi tidak meninggalkan maksiat, maka ibarat mencurah air ke daun keladi. Satu perbuatan yang sia-sia. Sebab tu di kalangan para sahabat Nabi, yang mereka paling takut dalam bab takwa serah diri ni, yang paling takut serah diri ni, takut buat maksiat. Yang paling bahaya maksiat tanpa kita sedar. Kita buat maksiat tapi kita rasa bukan maksiat. Yang tu yang paling bahaya. Kita dok syok dengan zikir, kita dok syok dengan qiyamul lail, kita dok syok dengan sembahyang, dengan masjid 5 waktu. Tapi ada lagi perkara yang menyebabkan menjadi air, mencurahkan air ke daun keladi. Kerana di kalangan para sahabat dan didikan Nabi, tinggalkan kemaksiatan lebih besar daripada beribadah. Tak semayang sunat, tak bangun malam, tak apa. Tak sedekah, sedekah ni sunat sampai mati. Tetapi meninggalkan kemaksiatan adalah wajib sampai bila-bila. Jadi itulah penafsiran daripada inni minal muslimin. Jadi Puan Nesh, Kak Azrael, saya 9 suku dah. Cukuplah untuk hari ini. Jadi saya cadang pada semua, sebelum kita buka soalan, 10 minit. Mungkin satu pagi, satu soalan pun jadilah. Saya cadang kalau boleh hafal. Pada warga kerja SKV, senang saja. Print, ambil yang setengah daripada surah Al-Aqaf, kemudian print letak depan softbox, depan meja tu, masuk kerja, baca. Nak balik kerja, baca. Lama-lama 40 hari buat, boleh hafal. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Kalau sudah hafal, bawa dalam sembahyang. Waktu bila nak baca, selepas Hamidum Majid, sebelum salam, sembahyang sendiri.
Kalau semayang atau imam, jangan duk sibuk nak baca panjang-panjang. Tok imam bagi salam terus. Kan? Tapi jangan tok imam bagi salam, kita bagi salam memang tak sah. Kan? Tok imam pun sama. Jangan duk gatal mulut nak baca doa panjang-panjang dalam semayang jemaah. Bawa lastik esok kan. Abang Izzuddin bawa lastik kan? Dengan Abang Farid kan. Nampak tu imam tu baca banyak kelekuk juga terkadang dia. Imam lagi cepat habis lagi baik. Bukan lagi lama baca. Kalau lu mau baca lama, lu sendiri punya semayang lah. Sebut sama imam. Ini KL Gangster kan, Samsul Yusof. Kan? kalau, kalau lu mau baca panjang, masa lu semayang sunat nanti. Bukan masa makmum. Belakang makmum ada Ustaz Wan mah. Lutut sudah sakit. Ada Kak Tini, pinggang sudah sakit. Ada mama pun sakit lutut juga. Puan Nes pun sakit lutut juga. Ada yang mau berak, ada yang sakit gaut, ada apa. Lagi cepat, lagi bagus. Ini sibuk lah yang makmum pula tu. Duk baca lah, apa benda ni tu imam ni baca lah. Rupa dia baca doa yang tadi. Baca doa ni. Makmum belakang habis baca dah. Kutipan derma pada minggu ini, RM400. Sikit dia tengok semayang. Kemudian tengok jam belakang ni, beli kat mana, harga berapa kat ini kan. Akhir dah tak ada benda nak buat lama tu imam baca doa, tengok mozaik kat dinding kan. Ini daripada Morocco ke daripada mana? Dah tak ada benda nak baca, dia baca atas belakang punya jamaah. Dia panggil SKB punya tim. Ada nama Puan Nel, Puan Azra, Izzuddin, Farid, semua ada. Dah tak ada benda nak baca. Sebab tu imam segera. Bak belakang ada budak-budak, belakang ada ibu mengandung, belakang ada ni. Bukan tu imam nak tunjuk skill panjang baca. Jadi nak tunjuk skill panjang baca. Sama dengan kita, afdalnya kalau tu imam bagi salam, jangan duk sibuk baca doa walaupun tak dapat. Salam terus. Lebih besar pahala. Ini tu imam dah balik rumah dah, kita duk main lagi, duk syahadah lagi kan. Tu imam balik dah, sampai tu imam datang asal, ada lagi. Tak habis mayang dah kau. Yang tu pun nak kena lastik kembali juga kan. InsyaAllah, selagi tak memudaratkan, hukumnya harus. Okey, saya rasa cukuplah Kak Nash. Mudah-mudahan diberkati oleh Allah. Kita jumpa pada minggu hadapan. Kalau ada soalan-soalan, boleh hantar dahulu. Kan? Kalau tak ada pun, bolehlah on the spot. Jadi insyaAllah mudah-mudahan diberkati. Kita doakan doktor dan puan selamat dalam permusafirannya ke negara China. Mungkin nak pergi jumpa Presiden China agaknya kan. Nak memasarkan produk-produk SKB ke China pula. Jadi mudah-mudahan kita doakan kebaikan, dan pada semua ahli usrah Miftahul Jannah dan Yayasan SKB, mudah-mudahan dirahmati oleh Allah. Saya serahkan kembali pada Puan Azra untuk menutup bicara. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Tasbih Puan Azra lah tutup majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.